أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 64, baris atas sekali. Surat 64, baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan jika ada maksiat itu, dan jika ada maksiat itu bergantung dengan manusia, contoh seperti mencuri harta orang, itu contoh maksiat yang bergantung dengan manusia, yang kita panggil maksiat dosa dengan anak Adam. Maksiat ni adalah kederhakaan. Maksiat kederhakaan. Orang yang asi, orang yang derhaka. Maksiat ni kederhakaan, dosa yang bergantung dengan manusia. Maksiat dosa yang bergantung dengan anak Adam. Contohnya seperti mencuri harta orang, itu contoh. Yang mana dosa yang bergantung dengan manusia, dosa yang bergantung dengan anak Adam ada 5. Satunya dosa maksiat yang bergantung pada satunya pada agama. Apabila mengkafirkan, mensyirikkan, membid'ahkan, menyatakan sesat kepada seseorang manusia, seseorang anak Adam, itu dia panggil dosa maksiat yang bergantung dengan manusia berkait dengan agama. Yang kedua, berkait dengan diri. Pernah memukul, pernah mencederakan diri seseorang, itu dosa maksiat yang bergantung manusia berkait dengan diri. Yang ketiga, berkait dengan harta. Ini contoh mencuri harta orang. Yang keempat, berkait dengan maru'ah, harga diri seseorang. Contohnya diumpatkan, dimaki, difitnah, dituduh dengan qazaf contohnya. Itu dosa pada maru'ah. Yang kelima, dosa pada kehormatan. Contohnya seperti berzina dengan isteri orang, berzina dengan anak dara orang. Itu dosa maksiat bergantung dengan manusia, iaitu suami dan juga ibu bapa. Itu 5 dosa, 5 maksiat yang bergantung dengan manusia, dengan anak Adam. Dia datangkan contoh seperti mencuri harta orang. Maka ini rukun taubah yang keempat. Maka disyaratkan bagi sah taubah, ini rukun taubah yang keempat. Lepas dah kita bicara
rukun taubah ada 3 perkara. Itu maksiat, dosa yang tidak berkait dengan tinggal kefarduan, dan dosa yang tidak berkait dengan manusia, dengan anak Adam. Maka rukun taubahnya 3. Kemudian dosa yang berkait dengan tinggal kefarduan, ada rukun taubah yang keempat, mengqadakkan segala fardu yang luput itu. Itu rukun taubah yang keempat. Jadi maksiat, dosa yang bergantung manusia, dia ada rukun taubah yang keempat. Mana? Maka disyaratkan bagi sah taubah ni memulangkan ia seseorang akan harta itu, memulangkan harta kepada tuannya kembali. Itu jika harta tu masih lagi ada, atau gantinya kepada ampunyanya. Ini jikalau harta yang dicuri sudah tidak ada, kena ganti kepada ampunyanya, ampunya harta. Jika ampunya harta masih lagi hidup, jika ampunya harta sudah meninggal, maka ini kembalikan harta tadi ni jika ada, ganti harta yang sudah tidak ada kepada warasah dia yang menerima harta pusaka. Atau harta sudah tidak ada, nak ganti balik harta yang masih lagi ada, pulangkan kembali. Harta yang sudah tidak ada, kena ganti. Sekarang ni harta sudah tidak ada, nak pulangkan kembali tak boleh lah. Nak ganti tak mampu. Nak ganti tak mampu. Atau minta halal ia daripadanya. Minta halal. Minta halal ia seseorang daripadanya, daripada ampunya harta. Harta masa lagi ada, wajib kembalikan. Serta minta maaf. Wajib kembalikan serta minta maaf. Jangan kembalikan senyap-senyap. Sebab kita bersalah dengan seseorang, kembalikan kembali, kena minta maaf. Ada ni? Bukan kembali senyap-senyap, bukan. Kena minta maaf. Sebab kita ambil harta orang secara zalim, secara salah. Kita bersalah dengan seseorang, kena minta maaf. Bukan hanya kembalikan sahaja secara senyap-senyap, kena minta maaf. Kalau tak ada, kena ganti. Nak ganti tak mampu, minta halal. Minta halal. Apabila tidak mampu nak ganti, minta halal, tidak dihalalkan. Tidak dihalalkan, wajib minta halal. Wajib minta halal. Itu rukun taubah yang keempat. Dihalalkan oleh ampunya, itu hukum sunat. Dihalalkan oleh ampunya, itu hukum sunat. Tiba-tiba ampunya tidak halalkan, maka wajib kena ganti. Ganti tidak mampu. Tidak mampu secara secara cash, maka wajib ganti secara angsuran. Nak ganti secara tunai tak mampu. Secara angsuran. Angsuran pun gelak gambar. Sebab apa? Sebab keadaan situasinya nak makan pun tak cukup. Contohlah, memang gelak gambar, angsuran pun tak boleh. Minta halal, tidak halalkan. Nak ganti secara tunai, tak mampu. Ganti secara angsuran, tidak mampu. Macam mana? Panjang bicara kitab Minhajul Abidin.
InsyaAllah saya akan baca tu. Baca dia punya, bukan baca kitab lah, baca dia punya jalan dia. Jalan dia. Dalam kitab Minhajul Abidin, terjemahan Syekh Daudnya, muka surat muka surat 19. Kalau terjemahan Jawi Syekh Daud, muka surat 19. Dengan bahawa tidaklah kita berhadapan di mahsyar dalam keadaan, kalau kita cakap Terengganu kok, bukan dalam keadaan nyada. Ada nyada? Ada nyada? Faham nyada? Bukan makna kita berhadapan di mahsyar dalam keadaan nyada. Tak ada persediaan. Nyada dengan jada. Mari nyada gitu je. Mari dengan tangan kosong gitu je. Mari nyada gitu je. Oh, sedap demo. Kan ada? Kedak tak cakap gitu orang Terengganu. Makna apa ni orang panggil? Mari nyada. Tak ada persediaan. Mari tangan kosong. Tu. Supaya kita berhadapan di mahsyar tidak nyada. Makna apa ni? Ada jalan persiapan dia. Macam mana nak berhadapan dia pada mahsyar apabila didakwa kepada seseorang yang mencuri harta orang, kembalikan tak ada dah, ganti tidak mampu, asuran tidak mampu, minta halal tidak dihalalkan. Tapi nak menghadap di pada mahsyar bukan hadap dengan nyada, dengan tidak ada persediaan, bukan dengan tangan kosong. Kena ada persediaan. Macam mana persediaan? Jalan persediaannya macam mana? Buat persediaan sekalipun, tetap mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati kepada ampunnya harta, contohnya memaafkan. Tapi macam mana jalan persediaan untuk mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati, ampunnya harta, maafkan kita. Ni. InsyaAllah saya akan bicara waktu. Ini semua pembicaraan berkaitan dengan ilmu fardu ain belaka ni. Ini rukun taubah yang keempat. Ini rukun taubah yang keempat. Jangan awak senang lenang, happy je, style. Style. Style je, bergaya je. Mari masjid dengan uniform agama. Kelas. Kelas dengan uniform agama. Tapi abang kata dia? Hakikatnya abang kata biar papa asal gaya. Gitu tau. Agamanya papa, tak ada apa sekara pun, gaya je lebih. Ni semua pelakon-pelakon, aktor terbaik nak menipu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini ilmu asas belaka ni. Ini ilmu yang wajib fardu ain kita ketahui. Ini ilmu yang wajib kita ajar kepada anak kita sebelum mereka masuk mabaligh. Satu-satu peringkat. Ini rukun taubah. Taubah, perbanyakkan istighfar. Di Hakim pun banyak sekali seumpama ni. Taubah, perbanyakkan istighfar. Itu sunat. Sunat kita perbanyakkan istighfar. Sunat. Tapi itu bukan rukun taubah. Sebab taubah wajib ijma' ulama. Rukunnya wajiblah hukum dia. Istighfar sunat. Jangan salah faham ni, tidak dinafikan sunat memperbanyakkan istighfar. Dan kita memang sentiasa memperbanyakkan istighfar. Tetapi itu bukan rukun taubah. Sekarang ni gaya lebih. Gaya lebih. Tapi hakikat agamanya papa. Bukan setakat papa terkadang. Papa kedana kadang-kadang. Papa tu berat dah. Kedana pula. Papa berat dah. Papa ni mepeh dah. Papa ni mepeh. Papa kedana mepeh nak mampu. Tu kan eh? Gitu dah. Dah papa kedana. Faham tak? Bergaya lebih. Ni ilmu ni kena mantap molek ni.
Kena mantap molek, kena kemah molek. Ini bicara bab rukun taubah. Dengan dosa yang banyak, konon-kononnya nak bertaubah, nak kembali kepada agama, bergaya mari masjid, belajar fardu ainnya tidak. Belagaknya lebih lah. Belagaknya lebih. Orang yang pandai-pandai pula ada karakter pula, boleh duduk di hadapan pula di masjid. Pada ni. Tapi ilmu agama apa kedana fakir. Ya Nabi SAW menyatakan bahawa kebanyakan ahli neraka adalah orang yang fakir. Orang fakir. Fakir tu apa kedana. Maka sahabat radhiyallahu anhum bertanya dengan Nabi SAW, minal mal ya Rasulullah, fakir daripada harta ya Rasulullah. Nabi kata tidak, bal minal ilmi, fakir daripada ilmu. Itu kebanyakan ahli neraka, orang yang fakir daripada ilmu. Nabi kata kebanyakan, bukan kesemua, kebanyakan. Bukan kata kesemua ahli neraka orang yang fakir daripada ilmu. Kebanyakan ahli neraka orang yang fakir daripada ilmu. Sebahagian laginya orang yang berilmu tetapi tidak beramal. Tapi kebanyakan orang yang fakir, apa kedana ilmunya tidak ada. Sebab apa? Sebab terkadang mari ke masjid sekalipun, mari ke masjid sekalipun, masjid sendiri fakir daripada ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Mari ke masjid ni sepatutnya sudah menjadi senang lah. Senang. Tak mewah pun tak apalah. Ilmu nak mewah hidup pondok. Tak mewah pun tak apa. Senang. Tak senang mana pun tak apa. Cukup makan pun tak apa dah. Mewah kena pergi pondok. Nak senang pun gitulah. Sekurang-kurangnya cukup makan. Mai ke masjid cukup ilmu fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Tak ada juga ambil masjid. Tak ada juga ambil masjid. Bukan setakat tak cukup makan. Mana fardu ain tauhid tak boleh nak cerita. Mana fardu ain fiqh tak boleh nak cerita. Mana kelas fardu ain tasawuf tak boleh nak cerita. Walaupun tempat cari ilmu ada di masjid, kalau kita katalah tempat masyarakat kita tempat utama masjid, tapi malam masjid tidak mensiapkan, mengsediakan ilmu hak fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Ni kena kira molek ni. Pihak masjid yang bertanggungjawab, ingat baik, kita semua akan dipertanggungjawabkan di padang mahsyar. Tunai tanggungjawab, alhamdulillah, pahala yang besar. Tidak tunai tanggungjawab, mepehlah, rebahlah kita di padang mahsyar. Sebab orang mari tu orang tak ada gapo. Orang mari tu main masjid, kurang-kurangnya cukup makan fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf. Fardu ain, nak mewah, nak senang, hidup pondok. Dia cukup makan pun tak apa dah. Bukan mari buat gaya dengan uniform. Uniform agama tu penting, tapi bukan uniform saja. Dengan jubahnya, dengan serban 2-3 helainya. Ilmu mana ilmu? Tu kata biar papai asal gaya. Maksud apa? Apa? Tapi bergaya je lebih. Dia dalam bab rukun taubah yang keempat ni, dia kena satu-satu. Sampai di mahsyar, apa dia? Tidak nyada, mana ada persediaan. Persediaan kepada jalan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati, ampunya harta yang dicuri tadi itu, memaafkan yang mencuri. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati kepada ampunya harta yang dicuri. Nanti insyaAllah saya akan cerita waktu nak balik kepada dosa yang kedua. Dosa meninggalkan umpama fardu sembahyang, maka wajib pula atasnya mengqada
segala fardu yang luput itu. Yang mana minggu lepasnya saya baca kembali secara ringkas dalam kitab Fathul Mu'in di muka surat sebelah. Di muka surat sebelah tu. Saya ada baca minggu lepas secara ringkas lah. Berkaitan dengan qada sembahyang. Berkaitan dengan qada sembahyang. Yang mana kita nak bicara bab qada sembahyang ni, kita bicara taubah. Kemudian yang menjadi dorongan utama kepada taubah adalah takut akan Allah dan harap akan rahmat Allah serta ingat akan kematian. Itulah di antara yang mendorong kepada taubah. Sebab itulah diiringi sifat yang kedua dan kita pernah bagi hati selepas selesai bicara sifat yang pertama, sifat mahmudah yang pertama taubah, pergi kepada bicara sifat yang kedua, khauf, takut akan Allah Subhanahu wa taala. Kerana takut itulah yang mendorong, yang membangkitkan kepada taubah. Nak takut akan Allah ni balik kepada ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya takut akan Allah di kalangan hamba Allah adalah orang-orang yang berilmu. Sebab itulah dalam kitab Minhajul Abidin, taubah aqabah yang kedua. Aqabah yang pertama ilmu. Yang mana Imam Ghazali menyatakan dalam kitab Minhaj di aqabah ilmu, wajib dahulukan ilmu atas ibadah kerana dua perkara. Yang pertama, supaya ibadah tu jadi dan sejahtera ibadah daripada perkara yang membatalkan pahala ibadah. Nak jadi ibadah, akidah kena betul. Nak jadi ibadah, semayang bang pekoh kena comel. Nak sejahtera ibadah daripada perkara yang membatalkan pahala ibadah yang jadi tadi itu, hati kena comel, tasawuf. Sebab yang kedua, kenapa kau wajib dahulukan ilmu atas ibadah? Supaya takut akan Allah Subhanahu wa taala. Takut ni mari daripada orang yang berilmu. Dia takut akan Allah ni lah, pergi pada aqabah yang kedua kita Minhaj, taubah. Kalau takut pula regu dengan raja. Kerana harap akan keampunan Allah lah, segera bertaubah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu laginya yang mendorong kepada taubah adalah ingat akan mati bila-bila masa. Ingat akan mati. Yang mana ingat akan mati dalam kitab Penau Bagi Hati ni sifat mahmudah yang ke-10. Sifat mahmudah yang ke-10 dalam kitab Penau Bagi Hati adalah ingat akan mati. Ingat akan mati ni mendorong kepada taubah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mengsedikitkan dunia dan akan mengsedikitkan akan angan-angan al-amal, sifat kecelaan dalam kitab Minhajul Abidin. Panjang angan-angan qada semayang nanti, semula nanti. Ni orang yang tidak takut akan Allah, orang yang tidak harap akan keampunan Allah, orang yang tidak ingat akan mati bila bermasa, bukan orang yang panjang angan-angan, lambat lagi dia mati. Sebab itulah qada semayang nanti, semula, nanti, semula. Duk masjid belakang ni cakap seumpama ni. Sebab itulah nak bicara bab taubah, belajar molek. Ilmu kena cukup molek. Dengan ilmu tu akan takut akan Allah, harap akan keampunan Allah, sentiasa ingat akan kematian kita bila-bila masa, maka angan-angan jadi pendek. Kita menyedari banyak dosa, akan segera bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, macam-macam helok. Macam-macam helok. Tambahan pula terkadang orang ceramah agama pun dalam bab taubah ni buat ringan-ringan aja.
Contohnya bab qada semayang, macam-macam bawakan. Macam-macam. Sambil-sambil bolehlah. Kita qada, kita semai sunat, kita qada, kita semai sunat. Itu orang yang matinya lambat lagi. Tak apa dia kata semai sunat nanti boleh menampal kefarduan di hari akhirat. Semayang sunat boleh menampal kefarduan semayang yang tak cukup di hari akhirat. Boleh menampal. Boleh menampal macam mana? Dalam kitab Minhajul Abidin, tanpa bertaubat, buat amal sunat, amal sunat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semayang sunat tuan tak terima. Nak tampal macam mana? Dan kitab Minhaj tuan tak terima. Dalam kitab Fiqh pula semayang sunat tu paling ringan makruh, pandangan dhaif. Pandangan muktamad haram. Pandangan dhaif satu lagi ni haram setidak sah. Atau pandangan dhaif satu lagi haram setidak sah semayang sunat. Pandangan dhaif satu lagi nya makruh. Tuan tak terima. Pandangan muktamadnya haram. Tampalnya macam mana? Mazali menyatakan tanpa bertaubat buat amal sunat tidak akan diterima oleh Allah. Imam Ghazali buat bandingan, tuang hutang tidak akan terima hadiah. Dalam kitab Minhaj, tuang hutang tidak akan terima hadiah. Bandingan hutang sampai tempoh berkemampuan tak bayar, takut tuan hutang marah, hantar hadiah. Tuan hutang terima. Hutang tempoh bayar lepas dah. Dan berkemampuan bayar. Tapi tak bayar. Takut tuan hutang marah, hantar hadiah. Tuan hutang terima hadiah. Mujurlah, hutang tak bayar dah. Boleh makan buah free, kuih free, tak apa dah. Beritahulah. Senang kita beri hutang nanti. Tak payah bayar hutang dia. Atau hadiah je. Ada tuan hutang gitu. Beritahu. Boleh. Mana tuan hutang, tak payah hutang, atau hadiah. Dia terima dah hadiah. Angkat tangan. Kita beri hutang ke dia. Tak payah bayar hutang, atau hadiah je. Marah dia orang lah. Yang ni. Jadi qada semayang banyak lagi. Nak buat amal sunat. Tuan nak terima? Tu hak pandangan Imam Ghazali. Tapi banyak bawakan-bawakan yang seumpama ni. Betul. Hikmah disyariahkan ibadah-ibadah sunat. Hikmah disyariatkan ibadah-ibadah sunat. Hak wajib tak dah. Kita tambah sunat. Sembahyang wajib ada sembahyang sunat. Puasa wajib ada puasa sunat. Zakat yang wajib ada sedekah yang sunat. Haji umrah yang wajib ada haji umrah yang sunat. Apakah hikmah disyariatkan amal yang sunat? Hikmah dianya di antara mengangkat ketinggian di sisi Allah. Itu hikmah dianya. Di antara hikmah dia, amal sunat tadi boleh menampal kekurangan amal fardu, boleh menampal fil akhirah, dalam negeri akhirat, bukan atas dunia. Atas dunia amal sunat tidak boleh menampal amal fardu, tapi boleh menampal pada fil akhirah. Dia hak fardu beres ada ni. Maknanya tak pernah tinggal semayang, beres. Dia buat amal sunat, semayang sunat. Seseorang masa dahulu banyak tinggal semayang fardu, dia qada, selesai dia qada, beres. Dia pun perbanyakkan semayang sunat. Sampai di mahsyar, yang tak pernah tinggal semayang ni ada juga masa umur 14-15 balik dah lah. 14-15 tu ada lagi lah. Letih, ngantuk, tak semayang, tapi tak ingat dah masa itunya. Sampai di mahsyar akan dibuka satu layang catatan malaikat. Ada satu fardu semayang, dua fardu semayang yang dia tinggal dengan sengaja. Kerana dia ngantuk, kerana dia letih.
Balik dah ni. Tapi tak ingat. Ingat tak ada lah. Atas dunia ke tak ada lah. Bimbangkan nanti ada. Tak ada. Bimbang. Perbanyakkan sembahyang sunat. Sampai di masyar. Sembahyang sunat tu boleh menampal. Fil akhirah. Bukan fil dunia. Fil akhirah. Di akhirat. Mana buku catatan amalan ada. Seingat-ingat tak ada sudahlah. Kita buat qada lah. Tak ada. Jangan buat pandang-pandang tu. Tak ada. Bimbang perbanyakkan sembahyang sunat. Itu jalan dia. Memang bimbang. Seingat tak ada tinggal sembahyang. Tapi mungkin balik umur 13, 14, 15, awal-awal tu 16, 17 tu ada juga. Ada. Makna berjuruh dah. Makna mak ayah tekan dah buat sembahyang. Tapi begitulah manusia ni. Tapi tak ingat, memang tak ingat. Ingat-ingat tak ada. Sudahlah. Amal sunat tu, main sunat tu boleh menampal fil akhirah. 70 rakaat sunat boleh menampal 1 rakaat fardu yang ditinggal masa dahulu. Dia tak ingat. 70 rakaat sunat boleh menampal 1 rakaat. Bukan 1 sembahyang fardu, 1 rakaat. 140 rakaat sembahyang sunat boleh menampal 1 sembahyang fardu subuh. 280 rakaat sunat boleh menampal 1 sembahyang fardu zuhur. Ni. Ini hikmah disyariatkan amal-amal yang sunat. Mengangkat darajah di sisi Allah, boleh menampal kekuatan ibadah fardu fil akhirah, la fid dunya. Bukan tak dunia. Ni hak tak tinggal langsung. Hak tinggal sembahyang, balik pada ilmu apa semua. Ijtihad molek-molek, kira molek-molek, anggaran molek-molek, kena duduk tenang, apa? Kena flashback apa? Flashback ada. Kena kira balik umur berapa. Ingat balik umur berapa? Ingat? Ingat balik umur berapa? Mimpi. Balik dengan mimpi gajah. Pada mimpi gajah? Itu bisa sebut balik dengan mimpi gajah. Dia kata mimpi noreh. Ada? Ni ayat tu gulah. Gajah noreh se. Kalau kau tak biasa dengar, tu ni apa cerita noreh nah. Tu budak sebut sebut tu tak sebut. Tu sebutnya gajah noreh. Macam ni. Kalau orang dengar, tak biasa dengar, apa benda noreh? Noreh ketah. Bukan noreh ketah ni. Mana balik umur berapa? Lepas tu semayang, tak semayang tak main langsung ke? Semayang apa? Cerlang-cerlu, okay? Cerlang-cerlu. Cerlang-cerlu. Gitu. Pada cerlang-cerlu semayang retek, tak retek. Tu duk bahasa Terengganu Melaka tu. Cerlang-cerlu, semayang retek, tak retek. Gitu dah. Kadang-kadang semayang, kadang-kadang tidak. Kena buat kiraan lah. Semayang cukup sungguh umur berapa? Pada ni hak cerlang-cerluk retek tak retek tu kita kata berapa tahun? 5 tahun. Semayang dah semayang banyak. Banyak semayang daripada dah 5 tahun, hutangnya 2 tahun. Itu kiraan. Anda ni sebab dia cerlang-cerluk ni banyak semayang daripada dah. Ini di atas masing-masing lah. Sebab saya pernah jumpa, dia kata subuh dah semayang. Dia kata siapa? Subuh ni atas bah dah nak pergi kerja dah. Dia kata subuh dah semayang. Zuhur dia semayang tempat kerja, asar dia semayang tempat kerja, subuh dah. Sebab apa? Subuh atas bah dah. Dia kata kalau semayang subuh dulu di rumah, baru turun nak pergi kerja, memang siapa lewat. Dia kata zuhur asar dia semayang, maghrib isyak dia semayang subuh dah. Dah subuh dah pun dalam seminggu bukan kerja hari-hari, tolak hari minggu, tolak hari cuti. Kena kira gitulah. Kena kira. Tanda molek, catat molek, qada. Habis catatan, berhenti. Nanti kan tak cukup kan, perbanyakkan semayang sunat. Semayang sunat ni akan menampal fil akhirah,
Fi dunia beres dah. Sebab kita sudah buat kiraan molek dah, mengikut kiraannya tak kurang dah. Okey, setakat tu je kewajipan. Kat tu je atas dunia. Itu je kewajipan atas dunia. Jadi jangan kata nak buat lagi, tak boleh dah. Setakat tu je. Atas dunia kewajipan setakat tu je. Bimbang terkurang, perbanyakkan sembahyang sunat. Itu hikmah disyariatkan ibadah sunat. Kena banyaklah. Tapi dengan melengkapkan rukun taubah yang keempat qada, Tuhan ampuni dah sekalian dosa tinggal sembahyang tu. Tuhan ampuni dah. Tetapi tetap apa ni? Dalam catatan amalan kosong. Tak ada dosa dah, tapi kosong. Darajah akan rendah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Memang tak ada dosa dah, sebab Tuhan ampuni dah, tapi tak lengkap. Tak lengkap dah ditampar dengan sembahyang sunat. Sunat menampal 70 rakaat sunat, menampar 1 rakaat sembahyang fardu. Itu hikmah disyariatkan ibadah sunat. Kena perbanyakkan sembahyang sunat. Tidak berdosa, tetapi kosong, tidak ada pahala sembahyang di situ. Ini semua ada penentuan darajah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata tak apa buat sunat boleh menampal. Nak menampal macam mana kata? Sembahyang qada tak selesai lagi, nak tampal macam mana? Kalau kita buat bandingan kok, pasang atap tak penuh laginya. Lepas tu hak lagi tu, hak tak pasang lagi tu tampal. Tampal apa? Tampal ni pasang atap penuh dah, tapi berlubang. Tampal. Baru panggil tampal. Ni qada tak habis lagi, buat qada, buat sunat sama, buat qada, buat sunat sama, tak ada. Dan kita minhaj ibadah sunat tidak akan diterima, dan kita peka sembahyang sunat tu hukumnya haram, atau pandangan muktamad, pandangan hukumnya makruh. Pandangan satu laginya haram serta tidak sah. Pada ni. Tapi itu semua balik kepada ilmu. Dia tak bolehlah kita hak mula-mula nak belajar ni kita pergi kepada qada sembahyang. Kita nak bicara taubah, susung dulu ilmu. Nak bertaubah, belajar dulu. Saya nak kena qada sembahyang, belajar dulu molek. Betul akidah dulu molek. Betul sembahyang dulu molek. Nak qada sembahyang macam mana, akidah cukai cemaking. Sembahyang tunai yang ada tu pun Allah tak terima. Nak qada sembahyang macam mana, sembahyang yang ada tu pun tak betul pun laginya, tak kemah mufadhal sembahyang, tak ada terima. Qada belajar dahulu pada ni. Jangan gopoh dalam perkara ni, jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa ditipu oleh syaitan pula. Istijal, sifat kecelaan dari kitab minhaj. Peluang utama syaitan menipu daya anak Adam. Jangan tergesa-gesa. Belajar dulu molek, belajar fardhu tauhid, fiqh tasawuf ni. Belajar bab taubah. Bila kita lengkap ilmu fardhu tauhid, fiqh tasawuf, timbul takut akan Allah. Harap akan rahmat dan keampunan Allah. Ingat akan betul bila-bila masa. Pendek, pandai tidak panjang angan-angan. Jadi mari daripada ilmu belaka kita menyadari satu kepatuhan sudah ditinggalkan, satu fardhu ditinggalkan, nama tercatat di pintu neraka. Sangat-sangat menyesal, segera nak qada. Ini kena mari daripada ilmu. Kalau tidak dia akan jadi pesen lain. Sebab ada orang yang dia tergesa-gesa qada sembahyang tanpa ilmu. Ada orang yang tak mau qada daripada awal. Tak ada pesen tu. Tak mau qada daripada awal. Sebab apa? Sebab kita cerita qada tanpa kita dahulukan ilmu. Bila kita cerita qada tanpa dahulukan ilmu, sebab tu jadi orang tak boleh nak terima. Cerita qada tu rukun taubah. Rukun taubah yang keempat, maksiat, dosa meninggalkan kefarduan. Jadi nak bicara bab rukun taubah, kena cerita apa dia taubah. Nak taubah, kena tahu, kena ilmu tu kena kemah. Tapi kita ilmu tidak diutamakan, kita tekan kepada qada sembahyang. Memang orang tak mau qada.
Tekan pada belajar. Sebab orang hok belajar molek ni tenang je. Dia tanya hak qada semayang, tenang je. Macam ni. Siapa? Redha. Semayang dahulu banyak ditinggalkan, qada redha. Ada ni, redha. Tenang je. Kemudian dia qada dengan ilmu serta kesyukuran. Syukur kerana sempat qada, tak mati lagi. Makna hati dia redha, dia sabar, dia syukur. Tapi tenang je. Dia semai qada tu boleh pahala wajib. Boleh pahala wajib. Apa dia? Taubah. Dia boleh pahala wajib sembahyang. Dia boleh pahala wajib taubah. Semayang tu dia boleh pahala wajib. Taubah dia boleh pahala wajib. Dia qada dengan sabar, sabar pahala wajib. Dia qada dengan ikhlas, ikhlas pahala wajib. Ada ni. Pahala semayang ni besar, pahala taubah ni besar. Nak banding dengan pahala semayang sunat. Semayang sunat tu bertentu lagi keikhlasan. Ini sembahyang qada, pahala wajib sembahyang, pahala taubah pahala wajib, syukur pahala wajib, ikhlas pahala wajib, sabar pahala wajib. Ada ni. Qada sembahyang bukan hanya Allah Taala ampuni dosa tinggal sembahyang. Sembahyang tu Allah upah pula dah. Ada ni. Dia sembahyang tinggal dah. Berdosa besar. Semayang qada, sudahlah, ampun dosa cukuplah. Nak upah apa lagi? Tak ada upah-upah dah. Tak. Allah ampuni dosa, semayang tu boleh pahala wajib, taubah boleh pahala wajib. Tak syukur macam mana, tapi dengan ilmu. Dengan ilmu. Jadi tenang je, redha, tak ada keluh kesah, tak ada. Maknanya tak ada, biasa je. Sebab apa? Itu semua susunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Redha dengan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kena banyak semayang sekarang ni. Banyak semayang pun pahala wajib. Orang semayang qada ikhlas sudah tentu. Semayang sunat banyak mana pun pahala sunat. Ikhlas kena jaga molek. Semayang sunat ni, kalau semayang qada ni tentu ikhlas. Dia riak yang banyak daripada amal sunnah. Ada riak pada amal wajib, tapi kurang riak pada amal wajib. Yang banyak riak amal sunnah. Tak nak riak ke mana? Tak ada nak riak. Nak menunjuk macam mana? Rasa hina diri, berasa sangat berhajat kepada keampunan Allah, kepada rahmat Allah. Tak ada nak sombong-sombongnya. Semayang banyak pun semayang fardu. Nak riak ke mana? Boleh pahala fardu. Masih nak bincang dengan semayang sunat lagi. Di saat kita boleh pahala fardu. Di saat boleh pahala fardu ni, dah semayang sunat saya, di pahala fardu. Nak apa lagi? Sambil-sambil ya. Sambil apa dengan ibadat semayang sunat? Hak pahala kurang, kita pahala wajib ni. Mati bila-bila masa ni. Pada ni. Itu kata kena balik pada ilmu. Kalau tak balik pada ilmu, dia mari nak semayang, aku kenal kamu. Kamu selama ni tak semayang tau. Ni baru semayang. Kamu kena qada. Balik awal dianya. Tu belajarlah dulu. Tapi nak ceritanya, orang yang belajar tenang je. Tenang je. Tak ada keluh kesah pun. Redha. Redha itu qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni dalam kitab hikam ni. Maksiatun aw rasad zillah wa ihtiqara ni. Kemaksiatan yang membawa kepada hina diri dan sangat hakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih baik daripada ketaatan yang bawa kepada ketinggian dan kesombongan. Mana ni? Bukan maksiat tu baik, jangan salah faham. Buat maksiat dahulu, taubah kemudian, itu tipu daya syaitan. Oh, syaitan tipu daya orang abid tu lah. Buat ibadat,
Syaitan main merupa ibadat lebih tidur dok apa dok. Sebab apa? Dia maksiat dulu. Dia sahabat tu maksiat dulu. Waktu syaitan. Hak ni dok ni. Dulu memang tak semayang, tapi kemudiannya timbul keinsafan, rasa hina diri, sangat berhajat kepada keampunan Allah. Ini lebih mulia daripada orang yang nak taat je, sombongnya lebih. Bertaubat kemudian. Hak seumpama ni tak sempat nak tengok muakunya. Hisap diri, hitung diri, hisap keluarga hak tu je bagian kitanya. Tapi dengan ilmu molek memang akan tenang, redha, tak ada keluh kesah. Tak ada keluh kesah. Orang semayang, dia semayang. Orang semayang sunat, dia semayang fardu. Qada, apa maksud? Lebih lagi pahala dianya. Kita ni bulan Ramadan ni ada pula yang tukang tulis dalam FB. Melainkan semai tarawih. Boleh semai tarawih. Siapa aja semai tarawih boleh? Ada pula pandai-pandai dalam FB. Kalau semai sunat tak boleh. Kalau ada qada. Melainkan tarawih. Sebab tarawih sekali hanya bulan Ramadan sahaja. Tarawih tak tarawih pun tak boleh. Pandai dia buat tarawih pula. Tarawih ni duduk ranking yang keberapa? Dia punya kelebihan dia. Ni, kalau lebih sekali sembahyang sunat raya haji, sembahyang sunat raya puasa. Ini pandangan Imam Nawawi dan kitab Majmu'. Sembahyang sunat gerhana matahari, sembahyang sunat gerhana bulan, sembahyang sunat witir, sembahyang sunat minta hujan istisqa, sembahyang sunat witir, sembahyang sunat qabliyah subuh, dan rawatib yang lain. Rawatib muakkad ke ghair muakkad ke, bawah rawatib bawah tarawih. Kalau sembahyang sunat atas tu pun diharamkan tarawih. Kerana setahun sekali. Ada? Tak ada. Tak ada tarawih. Lepas tu apa? Qada lah. Rugi apa? Kita sembahyang fardu. Kan pelik. Tu kata dia kena belajar. Hak ni biasa timbul timbul kontroversi ni hak tak belajar. Tak belajar lah timbul. Orang belajar tak timbul gitu. Orang belajar tak timbul. Hak percakapan yang seumpama tak timbul. Bulan Ramadan sembahyang sunat seumpama sembahyang fardu bulan Ramadan. Sembahyang fardu ganda lagi 70. Kalau bulan lain qada banyak dah. Bulan Ramadan lagi banyak. Sebab apa? Sebab kefarduan bulan Ramadan ganda 70 kefarduan. Sembahyang sunat digandakan 70 seperti pahala amal fardu. Sembahyang qada ni sembahyang fardu. Kefarduan bulan Ramadan diganda pahala 70 kefarduan. Lagilah nak qada bulan Ramadan. Nak tarawih apa? Lepas tu orang pasal tarawih, kita sembahyang qada belakang, apa masalahnya? Boleh pahala fardu. 70 kali ganda pula boleh pahala fardunya. Ada pula ditulis tarawih je boleh tadi. Pandai pula dianya. Tapi itulah balik kepada ilmu. Dengan ilmu lah akan timbul jalanan yang sebenar. Jalan nyata molek betul, molek jalan nyata, molek jalan. Barulah perjalanan agama. Barulah taubah yang sebenar, timbul takut yang sebenar, timbul harap yang sebenar. Bila nyata jalan dengan ilmu. Sungguh saya jumpa orang hak belajar tak ada apa. Dia tenang, dia tak ada Allah banyaknya. Banyak pun pahala wajib. Kita nak sembahyang sunat ni tak berapa rajin. Tapi kalau sembahyang tu hukum wajib, wajib lah kitanya. Dah wajib. Pada ni sembahyang sunat ni kau Allah malahnya lah. Tapi kalau kena sembahyang tu wajib. Malah tak malah pun dah wajib. Pada ni malah tak malah pun dah wajib. Tapi sekadar kita orang awam lah, hak macam sebut mengelepah lah, dia pandangan yang muktamadnya. Sebab taubah ni wajib bersegera, maka qada pun wajib bersegera. Bersegera qada ni memang tak mampu kita orang awam. Bersegera qada, ada orang mengajar bersegera qada ni, dia kata satu waktu qada lah 2-3, segeralah tu.
Ada kata segera, masuk zuhur sembahyang fardu zuhur qada zuhur sembahyang asar fardu asar qada asar bersegera. Kalau kita kata kalau nak marah gok tu mung begitu bersegera gitu. Ada tu mung bersegera seumpama tu bersegera menggunakan sepenuh masa untuk qada sembahyang, melainkan untuk perkara yang tak dapat tidak nak menunaikan kewajipan-kewajipan yang lain, untuk bekerja cari nafkah keluarga, untuk makan, untuk minum, untuk tidur, untuk qada hajat, tu sahaja. Selain daripada tu, wajib menggunakan sepenuh masa untuk mengqadakan sembahyang yang wajib bersegera. Ini panggil bersegera. Memang tak mampu kepada kita orang awam, tak apalah pakai pandangan kata bersegera sunnah, tapi kena perbanyakkan kalau hutang kita banyak. Tapi kalau pakai pandangan mutamak bersegera sungguh, sekejap je. Bersungguh sekejap je. Memang orang duduk pondok, dia duduk pondok ni kemudian permulaan tu masa duduk kampung begitulah. Dia duduk pondok umur 20, umur 25, 20 ni berapa tahun kita tak sembahyang? Balik umur 14, 15. Kita pondok umur 20 baru nak sembahyang. Ada. Dia belajar, dia qada. Dia belajar, dia qada. Tak ada masa untuk cakap dengan kita, tak ada. Time belajar, dia belajar. Habis kelas, dia masuk pondok. Dia qada, bekak kaki. Ada ni. Bekak kaki sembahyang fardu, sembahyang qada. Ada ni. Lepas habis qada, tak lama mana masa dia. Lepas habis qada, rajin sungguh dia sembahyang sunat. Rajin sungguh dia sembahyang sunat. Sebab apa? Dia terlatih dah dengan sembahyang banyak. Tapi dia sembahyang banyak tu sembahyang qada. Kalau sembahyang sunat mungkin dia tak jadi banyak juga, sebab sembahyang qada dia jadi banyak. Bila habis qada, tawi ke dia rajin sangat-sangat sembahyang sunat. Ini kelebihan dia. Ini hak maksiat yang lebih baik yang bawa kepada keinsafan. Inilah dia. Cukup rajin dia sembahyang sunat. Tapi bagi kita orang awam tak mampu nak buat seumpama tu. Dia menggunakan sepenuh masa. Pagi-pagi dia bangun dah. Pukul 4 tu dia bangun dah. Dia sembahyang. Lepas tu dia minta ampun kepada Allah Ta'ala. Memang kalau kita kata kat mata dia nampak berair semua. Dah tinggal sembahyang. 5-6 tahun tinggal sembahyang. Ada ni. Tapi sekejap je. Tak lama. Habis. Sebab dia gunakan sepenuh masa. Tapi tak cepat sangat lah sebab dia kena belajar. Kalau tak kena belajar tu berkali, dah lama habis lah. 5-6 tahun je dia tinggal. Tapi oleh kerana dia belajar lagi, habis belajar, dia masuk pondok, dia kodok-kodok sampai time belajar, dia keluar pula belajar. Tak boleh banyak mana lah. Tapi tak ada, dia tak ada kawan. Dia tak ada kawan. Mana tidur malam pun sedikit. Sebab apa? Nak kodok semayang. Tapi kita orang tak mampu. Waktu kena balik pada ilmu susum molek. Hak berkaitan dengan kodok semayang. Jadi minggu ni tak sambung hak raya minggu lepas. Minggu lepas ada catatan apa yang sudah saya bicara berkaitan kodok semayang. Jadi minggu ni banyak tazkirah pula dah. Banyak ceramah pula jadinya. Banyak ceramah. Tak sama molek hak minggu lepas. Hak berkaitan kodok semayang hak minggu lepas. Macam mana cara kita nak susun kodok sembahyang. Hak ijtihad wa anggaran tu anggaran lah. Nak susun macam mana, nak kodok waktu mana, nak susun macam mana. Adakah waktu subuh kodok subuh, waktu zuhur kodok zuhur, gitu ke? Tak, bukan gitu. Jadi kena kodok mengikut susunan sembahyang. Kodok subuh, kodok zuhur, kodok asar, kodok maghrib, kodok isyak, kodok subuh. Waktu tak ada kaitan waktu. Dia gitu. Tak ada kaitan waktu. Dah sekarang ni waktu subuh. Qada subuh tak ada kaitan waktu. Sebab qada ni waktu sudah habis. Tak ada kaitan waktu. Cara nak susun dia, cara nak susun satu. Tak ada ni. Tak apalah, minggu depan balik lah. Saya tu balik hak berkaitan dengan qada semayang tu. Tapi cuma gini je lah. Kalau kita ada ada kita sendiri, kita kena jumpa guru lah. Kita fokus pada masalah kita sendiri. Sebab perkara ni bukan semua orang. Orang lain tak ada masalah seumpama ting.
Kita yang bermasalah, kita wajib fardu ain kena tahu segera ilmu ni. Maka kita kena cari guru. Cari guru, bawa buku, bawa catatan, catat macam mana cara nak susun apa semua ni. Sebab kita nak tunggu betul-betul kelas bicara bab qada semain ni payah juga. Kitanya dahulu muka sebelah tu tahun bila dah kita Fathul Mu'in kita ni, tahun bila Fathul Mu'in ni muka sebelah ni, berapa tahun dah. Jadi kita nak jumpa bicara tajuk tu mungkin payah nak jumpa. Maka kita, kewajipan kita sendiri nak qada semayang, kita kena cari guru, kita kena belajar khas dalam perkara ni. Khas dalam perkara ni. Mana jumpa guru secara peribadilah, secara peribadi tanya molek macam nak susun berkaitan dengan qada sembahyang. Dan jika ada maksud itu bergantung dengan manusia seperti mencuri harta orang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.